Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dapat boleh masuk. Yang mana saya silam masuk. Hari ini kita nak sembang-sembang. Masterku akan sembang seperti tercatat tajuk kepimpinan untuk melaksanakan rancangan bisnes. Ini sembang-sembang ni meliputi dalam keadaan kita dalam keadaan kita lockdown. Bagaimana kita melihat sesuatu dari segi practicality dan dicampur dengan konsep dan sikit pengalaman sharing dan sebagainya. Sebab nanti di dalam siaran ini kita ada tetamu, seperti tuan-tuan dah nampak lihat di papan di cermin ini, iaitu saudara Samsul Adlan Mahdi. Kalau dulu Cik Samsul nak masuk tak boleh, sekarang dia dah boleh. So kalau saya Samsul, come on, can you boleh mungkin mikrofon you dekat tu, dia punya tu. Oh. So what you feel? You adjust. Okay. Oh, jauh sikit. Okay. Alright. So jadi hari ini kita nak sembang-sembang dan diikuti dengan some sharing daripada sahabat kita Cik Samsul. Dia juga seorang peminat, dia juga seorang coach, dia juga seorang consultant, formerly lecturer dan sebagainya. Jadi seperti biasa yang dapat masuk, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, kepada tuan-tuan dapat join sekarang ni, walaupun saya tak dapat melihat dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tolong saya dah forward saya punya YouTube. Please subscribe my YouTube, like and subscribe kalau boleh. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh mengikuti lagi banyak recording yang saya akan buat. Dan kadang-kadang mungkin saya tak masuk di YouTube, saya tak masuk di FB tapi terdapat di YouTube. Jadi rajin-rajinlah pada sahabat-sahabat kita yang dapat masuk ni mengikuti saya punya YouTube. Please subscribe my YouTube, alright? Yang kita cakap hari semua tuan-tuan akan tengok di YouTube, alright? Akan dimasukkan ke YouTube. Oleh sekarang ni saya tak dapat melihat lagi siapa kawan-kawan kita yang masuk. Jadi saya anggap yang mana dapat masuk tu, alhamdulillah. Harap suara saya dengar dengan jelas. Cik Samsul boleh dengar suara saya dengan jelas, Cik Samsul? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Gambar apa elok nampak, Samsul nampak very colourful orang ni dia. Kalau hari tu tak sempat nak cakap, dia hilang. Timbul sekejap, hilang sekejap. Dan sekarang ni yang mana kalau siapa yang dapat masuk ni, saya ucapkan selamat datang. Please share kepada your group dan follow up later on with my YouTube. Alright. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita cakap sembang-sembang iaitu hubung dengan kepimpinan. Ini kepimpinan untuk melaksanakan perancangan, especially business. So rupanya buat business pun kena ada sifat-sifat kepimpinan. Dan juga perancangan dalam melaksanakan, tetapi kita perlu menjayakan perancangan. Jadi inilah sembang-sembang kita insya-Allah dalam masa 30 minit. Saya akan cakap lebih kurang 30 minit dan ni dah sekarang ni dah 12.10. Lebih kurang 12.35, 12.40 kita akan stop, right? Sebab tuan-tuan boleh ikuti balik di YouTube yang mana saya akan paparkan. Dan yang mana sahabat-sahabat kalau ingin nak nyatakan sesuatu soalan, tulis sekarang ni sikit, alright? Ataupun selepas saya cakap berapa minit, tuan-tuan tulis, jangan dah hujung-hujung, alright? Jadi tak sempat saya nak jawab. Sekarang ni saya had kepada 30 minit. Jadi sama yang nak masuk, saya ucapkan syabas. Terus bersama saya. Pasal sembang-sembang kita ni kadang-kadang unik. Kedua, kita akan sembang satu yang mungkin jarang disebut ataupun selalu disebut. Okay. Hari ni saya nak tentu, kalau tuan-tuan boleh dengar dulu, VUCA, alright, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Dia bukan itu saja tuan-tuan, banyak lagi ada cara. Satu dia panggil tuna, TUAA, tuna turbulence, uncertainty. Lagi satu dia panggil novelty. Macam mana nak buat produk menjadi kreatif dan sebagainya. Last kali boleh pergi pada ambiguity. So kita melihat ada sudut yang slightly berbeza. Alright. Kepimpinan di sini seperti yang tuan-tuan telah ikuti, nanti saya akan follow up balik dengan talk yang saya cakap iaitu tajuk kepimpinan bukan kepada pemimpin. Itu saya bawa daripada untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya dapat maklumat ni daripada sahabat kita iaitu former dan seorang usahawan dan juga seorang entrepreneur ni. Sahabat saya iaitu Radin Hatta Abdullah. Ni berapa orang PUMB. Pure business. Alright. Dulu dia tolong banyak usahawan. Mungkin banyak usahawan dah berjaya dan dia sendiri pun mungkin sekarang jadi usahawan. Terima kasih Radin Hatta. Thank you for your cooperation. I hope that nanti kalau ada apa-apa you boleh suarakan sama. Dia sekarang juga kan seorang usahawan dan juga seorang bekas pensyarah dan sebagainya. Jadi dia cakap juga suara clear, alright, sound dia clear dan sebagainya. Syabas, terima kasih. Jadi rupanya bila kata kepimpinan,
selalunya yang kita duk belajar, of course lah delegation dan sebagainya, itu daripada kita belajar kat universiti pun tahu, tapi dalam bentuk pelaksanaan, it goes beyond than that. Maksud saya, first kita mesti clear apa yang nak buat, that means clarity. Kita kena ada clarity. Bila kita ada clarity sesuatu, umpama yang mana pernah saya sebut, bila orang buat filem, orang buat cerita tu dah komplit semua dah, baru dia buat filem. Bukan baru cerita tak komplit lagi nak buat filem. Betul Encik Samsul? Ya. Ya, jadi macam tu juga kadang-kadang kita nak buat bisnes. Kita perlu sedikit sebanyak mengetahui what is next to come, what the future look like, because the future start now, sekarang, bukan besok, sekarang. Jadi dari sudut tu banyak yang kita bincangkan. Yang kedua, saya ingin sebut juga sini, selain daripada kita katakan melihat satu daripada sudut perancangan dan sebagainya, tetapi kita tak boleh lepas dalam keadaan semasa itu contextual. Konteks di mana kita ada sekarang, keadaan yang macam mana, cuaca yang macam mana, ekonomi yang macam mana, suasana macam mana, social emotional kita macam mana, adakah kita stable dan tak stable sebagainya, ataupun hujan dan sebagainya. Betul juga lah bila kita buat perniagaan. Jadi yang saya sembang sini merupakan sesuatu yang saya ingin nak tarik perhatian. Mungkin banyak usahawan yang masuk yang telah berjaya ni boleh join sekali, because what they are saying, ya, banyak orang muda yang berjaya, umur 18 tahun, 19 tahun, 30 tahun yang berjaya. Tapi banyak orang tak tahu. Sebab kejayaan tu sesuatu orang tu dia tahu. Apa pasal saya cakap itu? Sebab konteks tu ada pada diri seseorang. Sebab tu projek A dengan projek B walaupun sama, kalau dia dijalankan oleh orang yang berbeza, teknik, cara pendekatan dia, approach dia, communication dia, teknik dia berubah. Kenapa? Mengikut keperluan, kepentingan, kebolehan, kejayaan orang yang mengendalikan dia. Itu dia. Sebab ini kita cakap pasal kepimpinan melaksanakan perancangan bisnes. Yang ketiga, kita ingat juga bila kita sebut benda-benda macam ni, dia tak boleh lepas daripada unceasing change. Sesuatu yang akan berubah. Hari ni mungkin cuaca hujan, esok mungkin tak hujan. Hari ni nampak macam nak hujan, mungkin tak hujan. Kadang-kadang tak nampak nak hujan langsung. Tiba-tiba pom-pam, banjir kilat. It is beyond our control. InsyaAllah, beyond. So, kalau kita kadang itu macam tu juga kita meniaga, right? Dan sekarang ni everybody is fighting for the airtime, fighting for internet dan sebagainya. The problem is not so much of what you are looking for. The facility tu buat untuk kita guna pakai, untuk menjayakan perniagaan kita, bukan sekadar I'm also menggunakan dan sebagainya, tapi dia hendakkan kita melaksanakannya. Dan keempat, iaitu kalau kita tengok dari sudut keadaan yang kita hadapi sekarang ni, kita kena faham status kita dulu baru kita boleh shift ataupun kita boleh orang kata langkahkan lain pihak, sebab langkah pertama merupakan the next better than the next 1000 langkah. Jadi di langkah-langkah kita akan bincang, sebab kepimpinan untuk melaksanakan perancangan bisnes terutama, rupanya buat bisnes ni lain, jadi usahawan lain. Jadi benda yang saya sebut ni mungkin Cik Radin Hatta dan juga Cik Samsul tentu maklum, because Cik Samsul ni dia memang hebat, dia seorang market led ni, market driven punya orang, so he knows what I'm talking about. So hari ni saya dah sebut benda-benda overall, saat lagi baru kita terperincikan benda tu yang relevan. Yang keempat dan kelima, kalau tuan-tuan fikir balik sekarang ni, right? Kalau fikir-fikir, kalau we keep on doing what we are doing the last year in 2019, 2020, are we growing or are we shrinking? Ada kita berkembang ataupun kita mengecut? Sebab pemimpin dia bukan saja tengok sekarang, dia tengok yang jauh. Tapi itu dia ada short term dan long term. Kepimpinan dia bukan letak di buku saja, bukan. Kepimpinan bukan letak pada fikiran saja, bukan. It's a person, it's you, the owner. You are the one, the leader. You must have a strong motivation. You must have strong insight what you wanted to do dan sebagainya. Okey. Jadi saya dah cakap lebih kurang 10 minit. Okey. Sekarang ni kita pergilah sebab kita ada tetamu. Saya akan break down sekejap. Saya jemput saudara Samsul Adlan. Ceritalah apa sikit kalau boleh. Kita punya tajuk ni Cik Samsul. Okey, kepimpinan untuk melaksanakan perancangan bracket bisnes. Sila Cik Samsul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlebih dulu saya kenalkan diri saya lah. Saya Samsul Adlan Mahrim. Sekarang saya adalah freelance
consultant, trainer dan juga coach untuk bisnes usahawan. Sebelum ni saya pernah bekerja di industri 6 tahun, juga sebagai pensyarah sebuah universiti lebih 10 tahun. Jadi alhamdulillah daripada pengalaman tu saya dapat gabungkan, dapat melihat maknanya sudut pandang daripada kacamata orang industri dan juga universiti. Jadi daripada pengalaman tu saya bawa, yang mana sebagai seorang pensyarah yang biasa, saya memperkenalkan dan membangunkan satu kerangka dipanggil market driven, macam yang Master Coach sebut tadi tu, dan alhamdulillah dilaksanakan di seluruh universiti lah di seluruh Malaysia. Jadi ya, apa yang saya nak kongsikan ialah pengalaman dengan tajuk yang Master Coach kongsikan tu, iaitu leadership for non-leaders dalam konteks bisnes. Jadi sebagai seorang usahawan ataupun sebagai pekerja kepada seorang usahawan, kita perlu ada ciri-ciri kepimpinan tu daripada sudut perancangan, pelaksanaan dalam menghadapi ketidaktentuan dalam melaksanakan satu-satu projek lah. Okay, so walaupun kita bukan seorang ketua, tetapi kita perlu ada ciri kepimpinan tu. Maksudnya bila mendapat satu-satu idea, jangan rasa macam rendah diri, takut-takut untuk memperkenalkan idea tu. Jadi dalam memperkenalkan idea tu, kita kena perlu yakin nampak apa yang kita mahukan dekat ujung. Di hujung idea tu perlu nampak. Apa yang berlaku, ramai yang hanya beri idea sahaja, kan? Kemudian dia serahkan bulat-bulat pada bos ke apa ke, tak mahu macam tu. Okey, kita mesti nampak setiap langkah tu sehingga ke hujung. Right? Dan kita perlu yakinkan kepada stakeholder, right, yang kita punya idea untuk pelaksanaan tu lah bukan untuk kita peribadi, tetapi adalah untuk kesemua pihak, kesemua stakeholder dapat benefit, keseluruh organisasi dapat manfaat dia. Begitulah. Okey, jadi apa yang diceritakan Cik Samsul tu meliputi apa yang tuan-tuan semua dah tahu. Tetapi walaupun kita dah tahu, masing-masing tertakluk pemahaman, pemikiran, pendedahan yang dilalui dan pengetahuan yang dapati. Jadi kalau kita fikir balik Cik Samsul sekarang ni, banyak perubahan berlaku. Jadi berlaku perubahan tu di luar. Right? Outside tau, di usahawan tu. Outside pada diri kita. Jadi macam mana kita sebagai usahawan pula nak take advantage perubahan tu secara tak langsung memberi kebaikan kepada kita. Jadi kalau suasana diambil macam ni, of course bila kita buat market driven, masa ni memerlukan market driven. We know already what product can move forward, what product tak boleh dan sebagainya. Dan kalau dari sudut tu, macam mana pendapat Cik Samsul? Nanti saya akan tambah pula. Saya minta pendapat Cik Samsul. Okey, asas market driven ni ialah macam mana kita boleh memberikan nilai kepada pasaran berasaskan kehendak pasaran tu. Dia dalam bisnes ni sama ada kita lead, kita mendahului market, ataupun kita mengikuti market. Jadi jadi market driven ni asasnya kita mengikuti kehendak pasaran tu. Jadi apabila pasaran yang berubah, yang sudah tak dapat diramal seperti dahulu, sebab sekarang tak macam dulu. Sekarang tu perubahan sangat cepat, kan? Ya, memang bila kita perhatikan, yang membuatkan berubah tu ialah teknologi tu. Teknologi menyebabkan perubahan itu berlaku. Walau bagaimanapun, kehendak dan kemahuan pasaran tu tetap sama. So jadi persoalan dia lah bagaimana kita menyampaikan nilai dalam perniagaan kita kepada pelanggan tanpa ketinggalan daripada perubahan teknologi yang berlaku cepat tu.
Contoh macam sekarang ni macam industri kan, revolusi dalam industri itu banyak dalam rantaian nilai itu telah dipotong. Maknanya sekarang penghilang pun boleh capai terus kepada pasaran. Kan, jadi jadi boleh jadi produk tidak ada perubahan banyak. Cuma dari segi model perniagaan, strategi, pricing, kan, macam mana perubahan tu yang perlu fit dengan unceasing changes tu. Okey. Itu yang Cik Samsul maklumkan daripada segi pandangan yang kita nampak dan lakukan. Bagi usaha nak melawan, nak laksanakan dia sendiri perlu update diri dia. Dia perlu kekuatan diri dia mesti membina. Membina yang dalam sudut yang macam mana? Iaitu dari sudut mengetahui sesuatu yang menyesuai ikut kemampuan dia. Sebab tu dia kena ada sifat, kita panggil sebab tadi Cik Samsul ada sebut dia kata linkages atau kata ada along dia punya linkages rantaian nilai tu. Kadang-kadang dia ada break between the line of this thing. This rantaian ni semua merupakan keperluan bagi seorang tu mempunyai sifat resilient. Maksud dia jatuh naik. Dia mesti mencari jalan bagi dia usahawan bagaimana nak mengatasinya. Walaupun dia tahu pertama sekali we ourselves mesti equip. Ini kita usahawan, diri dia mesti bersedia untuk ambil apa yang kita dapat. Kenyataan dah kita dapat, tapi soalan how can we take advantage? So salah satu penanya ialah reframe. Maksud dia reframing our strategy. Untuk kita melihat strategi kita bukan daripada sudut masa kita buat dulu. Kita tengok reframing daripada sudut sekarang yang kita sedang hadapi. Dalam COVID-19, macam Cik Samsul kata peningkatan AI, Artificial Intelligence, yang mana tadi you ada sebut bahawa market driven dan sebagainya. Itu merupakan dia indikator tuan-tuan dan puan-puan. Petunjuk apa yang disebut oleh Cik Samsul tadi, betul Cik Samsul, petunjuk what is happening now. But we must know somewhere, where are we heading? Kalau dia kata menunjuk ke utara, kat mana utara, tapi kita kena aim, exceed that level that we can think of. That means capability kita untuk menggunakan seadanya panca indera yang ada pada kita mengikut kemampuan pilihan. Sebab tu bila saya sebut tadi social emotional, mungkin orang tak tangkap, itulah kekuatan kita nak orang kata berdikari. Kita kena ada mindfulness. Mindfulness bila kita tersedar apa yang sebenarnya nak. Jangan kita terkejut. Bila terkejut kita miss a lot of things. So that mean to say we are riding against the wave. Kalau ombak tu mari kita tahu how to evade kalau kita pernah lalui. Tetapi kalau kita tak pernah lalui, that's where sometimes you got to fall back. Look, what can you do at least to improve yourself at this current moment of time. Saya dah cakap iaitu reframing. Reframing tuan-tuan, melihat sesuatu dari kacamata yang berubah. Melihat sesuatu daripada sebab Cik Samsul sebut teknologi banyak sampai. So kita guna teknologi yang mana memberi kebaikan kepada kita. Yang mana yang boleh memberi kita katakan advantage kepada kita nak melaksanakannya. Dalam siri-siri dulu saya dah sebut banyak dah cara-cara yang kita nak buat. Tetapi cara-cara yang kita nak buat sekarang ni kita cakap moden tapi kita tak buat ikut kemodenan yang sepatutnya berlaku. Betul Cik Samsul? Ya, jadi kemodenan tu tak akan berlaku jika tidak ada berlaku change mindset. Change mindset ni bukan sekadar cakap buat teori, no. You have to do it. We have to sustain it. Pertama sekali to sustain. Not to sustain kita punya survival. Only then kita can move forward. Jadi sekarang ni, of course saya tak boleh terang orang lain punya strategi dan sebagainya. Tetapi saya boleh terang, there are industry picking up very fast. Ada industri is sunset, ada industri yang sunset dan sunrise. Jadi kalau orang setengah tidak memahami bahawa perubahan tu memerlukan kekuatan dalaman. So, kekuatan dalaman ni dia kata internal generator. So dia melibatkan berubahnya meaning making. Meaning making dah berubah. Betul Cik Samsul? So makna yang kita pakai dulu mungkin tak sama lagi. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ni dalam segi luaran ni, perniagaan bukannya daripada biasa ni, inter of business. Sekarang ni orang beli by post, orang pakai internet dan sebagainya. Tetapi bila pakai by post dan sebagainya, rantaian perniagaan tu dah setengah pun dah terputus. Betul Cik Samsul? Rantaian. Sebab tu sekarang ni dia kata teori change, orang kata business change tu,
dah berubah, tak boleh pakai sistem yang dulu lagi dah, because dia view tu satu lagi dia panggil apa? Dia panggil disruptive technology. Bila adanya disruptive technology ni menyebabkan chain tu jadi pendek, orang beli barang murah direct pada pengeluar. I give example, one of my client, if the product you buat dia 400, 500, dekat dia RM200 lah, the same price, cheaper price, the same product, the same quality. Why you can sell that? Banyak kita buat bisnes fokus pada profit saja, fokus pada sales saja, but they never focus to the cost of the production. They never look how to get the product the same quality at a cheaper price. Betul Encik Samsul? Yeah. Yeah, so kalau too much focus on the sale, you won't go anywhere. No, because they are competitors. So you are focusing outside, but you are not focusing inside. There must be vertical and horizontal integration. Untuk kata, look backward, where can you get the same product at the lower price, at the cheaper price, the good quality? Selling price cheaper than what the competitor is selling. Adakah usaha kita fikir macam tu, Cik Samsul? Apa pendapat Cik Samsul? Secara idealnya memang nak dicapai begitu. Kualiti paling tinggi, kos paling kalau dapat ni memang hebat lah, kan? Namun daripada segi praktikalnya tidak semudah itulah, walaupun tidak mustahil. Jadi sebab tu perlu cari parameter-parameter lain. Contoh dari segi model, business model. Kalau macam pricing tu mungkin yang kita tunjuk pada pelanggan tu margin dia kecil. Jadi macam mana nak compensate margin tu balik semula untuk tinggikan margin. Bukan sekadar nak rendahkan kos pun tak mudah juga sebenarnya. Jadi perlukan kreativiti, dan kreativiti ni perlukan keberanian. Kena cuba, kan? Kena cuba, tengok, test. Macam tu lah. Okey. Kalau Cik Samsul fikir balik baru-baru ni, saya ada buat dalam FB, daripada YouTube saya, iaitu we have to do, orang kata, new business. Right? We have to create new business model. Saya ada cakap lebih kurang 45 minutes. Tonton nanti saya forward, saya punya talk on that. So when we have to do the new business model, walaupun daripada teori macam mana kita buat tentang, we have to be more critical. You should improve some of the theory that given. Walaupun betul tak betul, you use your own self capability to look at things differently. For example, yang saya sebut kat Cik Samsul tadi, bukan saya cakap teori tadi. Alright, but I cannot bring who that person is. He make million. Tak payah dia pergi reyuh sana. Dia pun tak pergi teori belajar apa semua, tak ada. Tapi saya kenal dia dan saya tahu. I know how. But the idea is to create usahawan become that way. They become independent, not to be dependent. There must be at least self-authority, capability to take the risk at a calculated risk. Then to say, macam mana dia boleh jual murah? And then a few, so saya don't try not to talk something that reveal orang punya strategi, tapi saya some sharing. Sebab saya tengok kebanyakan look at the sale, look at market, look at sale, but internally they never take care. Seperti juga macam sahabat kita Dr. Arifin cakap lalu pasal costing dan sebagainya. Those elements never be focused. Ada, tapi it's not the main focus. Focus di outside. Of course, seperti Radin nanti dia kata profit and volume. Correct. But as stated di bawah tu, volume, better quality and fast delivery. That's what I'm saying. Alright, so macam mana Cik Samsul? Tajuk dia interesting tak? Sangat interesting. Memang sangat penting lah. Terutamanya waktu sekarang ni, bila COVID-19 berlaku, banyak aktiviti yang konvensional punya aktiviti yang terpaksa dia berhentikan. Jadi usahawan perlu cari jalan yang alternatif. Bagaimana untuk menyampaikan nilai itu kepada pasaran tu. Permintaan tu memang ada. Cuma macam mana nak reach pasaran tu. Jadi sekarang ni online, terutamanya online sangat relevan. Sangat-sangat. Tak boleh delakkan lagi dah. Betul. Even walaupun katalah let's say COVID-19 ni dah habis kan. Dah habis. Online ni akan jadi benda perkara yang biasa. Maksudnya perlu dikembangkan lagi.
Bukan maksudnya offline tu tak perlu. Tapi at certain stage. Kan? Dan online ni akan jadi lebih rancak lagi. Okey, kita dah cakap berapa minit Cik Samsul? Lebih kurang sekarang 12.36. 25 minit? Saya punya waktu lebih kurang 25 minit 45 saat. Okay, now kita ada di 10 minit. lagi. Now saya bawa tuan-tuan kepada sesuatu yang dikomen oleh Radin Hatta. Radin Hatta ni seorang entrepreneur dan juga seorang trainer. He is one of the person who train people to use usahawan. I know him very well. Dia kata profit versus volume. Alright, keadaan sekarang go for volume, better quality and delivery. That what you stated is correctly. But the question is how? The answer is the what I said just now. Apa yang saya maklumkan, itulah jawapan pada yang timbulkan. Tetapi sekadar kita tahu nak buat dia tak boleh. We must go beyond than what we are saying here. Malangnya bila kita cakap public sini kita tak boleh open benda-benda yang tertentu. Sebab sekarang ni misalnya saya visit some quality product sebagainya kan, jual sampai 1,000, 2,000, dekat dia mungkin 400, 500, the same quality. Same, must be smart like him. Well, I give that example of kawan. Tapi dia ni tak kacau orang. Because he attended my course, right? I feel very fortunate he attended my course. He is already like me. And because recently there are few consultant, right? Yang datang, yang dia terkejut what I was saying then. Saya kata, we consultant, we must bring new thing, not pakai yang lama, renovate dia tak boleh jadi. Because a new idea, new business model, change totally what we do. Sebab tu dia ada disruptive technology. Lagi satu yang saya nak sebut sini sebab dia kata novelty. Daripada jadi uncertainty, kalau dia pakai VUCA, tapi saya tak mau pakai VUCA, dah sebut lama, saya pakai TUNA. Turbulence, alright, uncertainty. Lagi kita panggil kita punya novelty, sesuatu yang ekstra yang tak pernah ada. Itu kata macam new product dan sebagainya. Bila kita buat macam ni, baru kita selesaikan sesuatu yang tak clear. So the question is, in our mind, we must be clear what we want. Secondly, where we want to go. Thirdly, which vehicle we want to use. Alright, apa teknologi, apa standard yang kita nak pakai. Jadi kalau fikir dalam sudut tu, Samsul, macam mana you rasa perubahan perlu dibuat terhadap market driven sekarang? Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, market driven ialah memenuhi kehendak pasaran tu. Maksudnya dia lebih kepada product market fit, problem solution fit and product market fit. Yes. Jadi perubahan teknologi tu yang perlu kita ubah ialah bagaimana cara nak sampaikan value tu kepada pasaran tu. Macam mana nak menyesuaikan diri dalam keadaan perubahan yang cepat kepada pasaran. Contoh, kalau macam katalah dari segi pendidikan contohnya, kurikulum bila dengan teknologi yang berubah ni, dengan behavior pasaran yang berubah, sudah tentu kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu agility kepada kurikulum, content, perlukan flexibility yang boleh ikut pace perubahan dan kehendak pasaran. Tu sudah tentu di Malaysia tak sama kehendak pasaran dengan di Eropah, di US. Kita tak boleh ambil bulat-bulat daripada sana, adapt kat sini bulat-bulat pun tak boleh. Kita perlu lihat parameter di sini, senario di sini. Dan daripada situ baru ubah accordingly. Okay, boleh saya petikkan apa Cik Samsul cakap. We must understand the present situation we are facing now. We must understand the contextual situation. We are looking no more at the tree, we are looking at the forest, right? Looking at the forest overall. Because perubahan tu, dia tanpa kita sedari, dia berlaku daripada pokok-pokok tu, belum berlaku the forest. Okay, kalau fokus saja tak nampak, tengok forest keseluruhan nampak. Yang kedua, kita melihat apakah perubahan sedang berlaku yang mana kita boleh ambil kepentingan daripada segi kata something we can immediately bring into forth, come to the picture, the survival of our product. I give example, some organisation, dia bukan diversification tu, dia totally change into new business. Now what is happening? It's true what you're saying. Kalau dulu dia buat training, dia tak buat training langsung, dia tukar pergi agriculture. Now I cannot name.
Setengah orang dia buat ni, dia tukar ni. Totally change because he see there is a, orang kata cash cow, where the real money is. Tapi how many people can do that? So what you're saying that is the area of market driven also. That's how, based on what you say, that's market driven. He change the whole thing, take advantage of that situation, right? Planning center tu dia tukar buat sebagainya. Yang kedua, kita melihat dia punya relationship. Sebab kita ni, sama-sama kita ni, korang ada tingkatkan hubungan relationship. We need to increase the relationship. Because competitor are still our friend. They are not our enemy. Can you follow that? If we can maintain the relationship, in fact, we are not living in a world of red ocean. We are living in a world of blue ocean. That's what the market driven look like. Right? And then kalau dah kita tahu perubahan tu, dapat kita dapat novelty produk baru daripada segi proses. Dan kita melihat keseluruhan daripada sudut kontek, novelty atau proses barang baru dan relationship. Mungkin kita akan transform totally into a new business. Sebab tu, my friend ni, yang dia buat ni, dia tukar langsung. Itu kata, you need a new business model. Can you follow Cik Samsul? Right? Ya. Okay, now we go what's written there. Saya tengok sahabat kita. Terima kasih Cik Din Daraman pun masuk. Of course, Din dah sebut, iaitu dia macam saya tengok ni mindset, moving forward, sunrise, sunset. Alright? Betul Cik Din. Terima kasih for coming. So pada sahabat-sahabat yang masuk sini, terima kasih. Jadi Radin, Din Daraman, kita punya kawan dan juga Aznul Full. Aznul, saya ucapkan terima kasih. And then terima kasih lah for the orang kata komen. Di sini saya tengok yang dikomen oleh, dia komen pasal market driven. Alright? Cik Radin Elizabeth, market driven, drive yourself to actual buyer who will pay for yourself and product. Correct? That is direct to the board. Itu kata bullseye. Bullseye Cik Radin. So the question is, how can we make everybody understand that everyone, ingat saya sebut bahawa ni, tiap-tiap seorang ada keistimewaan. Saya talk bahawa ni adalah 45 minit. Tuan-tuan akan tengok balik dalam YouTube. Tiap-tiap seorang ada keistimewaan dia. Ada tajuk yang saya cakap tu. All these are driven related to what I'm going to talk here today. Okay, dia sebab kita nak hadkan 12.40, kita akan stop. Sebelum kita stop ni, apa anything you want to say Cik Samsul? Sebelum kita nak stop ni, 40 minit. Okay, elemen penting yang dalam market driven ialah engagement. Engagement antara usahawan dengan dia punya pasaran dia. Betul. Bagaimana engagement tu berlaku. Kalau tak ada engagement tu, maka apa yang kita bekalkan pada pasaran tu ialah most of the time kita short sendiri sajalah. Jadi kita terlalu sentimental dengan produk dan servis kita tanpa memikirkan kehendak atau sejauh mana dia relevan dengan kehendak pasaran tu. So sekiranya ni berlaku, maka kita akan berlaku pembaziran lah. Pembaziran dari segi tenaga, kewangan dan sebagainya. Okey. Dan saya terima kasih Cik Din. Din kata moving forward as we said just now, correct? So thank you. Jadi untuk sikit pada sahabat-sahabat kita sini, so kita akan keep on talking. Kemungkinan petang saya lagi pukul 5.30 saya akan buat lagi dalam 35 minit juga. Sebab ini sambungan benda ni, dia relevan. Dan saya telah buat banyak YouTube. Tuan-tuan tengok YouTube saja, tajuk-tajuk yang saya cakap tu relevan. Dan saya akan upload balik YouTube saya kalau tuan-tuan visit, kepimpinan kepada bukan pemimpin, leadership for non-leaders. Benda ni relevan dengan topik kita cakap hari ni. Sebab tiap-tiap seorang ada keistimewaan. Saya melihat banyak orang muda, very kreatif yang kita tengok dalam YouTube dan sebagainya. And sekarang ni buku-buku yang dikeluar pun memang different dulu pada sekarang. Jadi kalau kita tak boleh take advantage of fast reading, super reading, kita miss a lot of things. But we don't need all those things, nak. We need to focus with what the best we can do. Jadi pada siapa yang dapat masuk ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kita punya tetamu, iaitu Cik Samsul Adlan. Cik Samsul hebat. Tahniah Cik Samsul. Terima kasih atas jemputan. InsyaAllah. You make things tidak berjaya, hari tu you tak boleh nak masuk. Sebelum tu saya cakap dengan Cik Marzuki. Lepas tu saya akan buat juga punya petang ni kalau mungkin seorang lagi akan masuk. Dan kalau Cik Samsul ada kesempatan boleh masuk juga. Jadi yang mana dah hadir, saya minta tolong subscribe my YouTube. Ada lebih pada 7 tajuk yang relevan yang kita cakap di sini.
70-80 tajuk. Habis 100 jam, 200 jam menyetok. You can look at my YouTube, subscribe so that you don't miss. Okay, you can comment. Terima kasih Cik Samsul, banyak you bagi very critical good comment. Your comment tengok Okay. kat Indonesian, banyak Indonesian comment balik kat saya. Tapi mereka pandai, mereka tak jawab situ because mereka know saya, banyakkan ni. Bagus, they know what you're talking about. So tahniah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dapat masuk ni, sahabat kita, Cik Radin, Cik Din Rahman. Cik Din dia orang hebat. Radin Rahman ni pun orang hebat semua ni. Dan juga apa ni, seorang lagi sahabat kita bermasuk sini iaitu Aznul. Aznul, terima kasih for coming. Is it the first time you come in, Cik Aznul? Jadi yang mana tak sempat, you can share now. So saat lagi around after Zuhur, lepas Jumaat, saya akan upload this video dalam YouTube. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan syabas yang mana tuan-tuan masuk. Please subscribe, like and share, alright? So that you can get more. So kalau masih lagi ada soalan, you can write in. Siapa yang komen ni, saya ucapkan tahniah. Terima kasih. The next topic will be more interesting than this, alright? Is the upgrading of what we talk here. Tadi kita cakap sembang-sembang kepimpinan untuk melaksanakan perancangan bisnes, melaksanakan dan menjayakan tu sebenarnya. Sebab ni baru ni saya pergi visit 2-3 tempat perniagaan barang-barang mahal tu, high quality tu dia panggil apa? Macam di Sepang ada, di Johor ada, di Melaka ada. Good quality product kan. Saya pergi visit tengok dia buat sale. Kalau harga 400 jual 100 ringgit dan sebagainya. Saya dan juga pergi tengok tempat-tempat tu. Sebenarnya sebab tu dari sini saya bincang dan saya tengok kawan saya tu orang buat sale harga mahal daripada barang dia jual biasa. Jadi the question ni, we have to be smart. Smart tu menunjuk kata tak payah lepas degree apa banyak. Kemudian pakai usahawanan yang boleh berdikari, berdaya maju, punya kekuatan yang kuat untuk berusaha sampai jaya. Saya ucapkan ribuan terima kasih sahabat-sahabat yang datang. Semua sekali tetamu kita, Cik Samsul, Cik Din dan juga Cik Radin. Kita jumpa lagi petang. Tuan-tuan dan puan, ke 5.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Samsul boleh tunggu sekejap.